Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel. So hari ini sahabat semua, saya ingin membawakan anda pendedahan mengejutkan daripada Brother Iswandi berkaitan dengan Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Terengganu, juga turut terkait ya dengan pemberian wang ehsan daripada Kerajaan Persekutuan yang diluluskan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa sebenarnya berkaitan perkara ini? Ya, ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda untuk menonton video ya perkongsian pendedahan daripada Brother Iswandi. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa dan juga kita tonton bersama video ini. PMX tidak berdendam agih wang ehsan untuk Terengganu dan juga Kelantan. Selain penjawab awam yang merasa ceria, Hari Raya Aidilfitri tahun ini juga merupakan tahun ke-9 buat negeri Terengganu dan juga Kelantan. Apa tidaknya, beberapa hari sebelum sambutan Aidilfitri, kedua-dua negeri berkenaan telah diberikan wang ehsan berjumlah 230 juta. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan telah menyalurkan wang ehsan berjumlah 172.3 juta kepada Terengganu dan 58.6 juta kepada Kelantan bagi membayari komitmen emolumen kerajaan negeri masing-masing. Kerajaan Madani bersikap adil dan juga saksama. Kenyataan itu menegaskan kerajaan Madani sentiasa bersikap adil dalam hal pemberian kepada semua kerajaan negeri, tidak kira negeri pembangkang atau yang seleran dengan kerajaan pusat. Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin dipetik berkata pemberian wang ehsan tersebut membantu meringankan beban yang ditanggung kerajaan negeri dan pihaknya akan memanfaatkan wang ehsan untuk membayar emolumen gaji sektor awam seperti dinyatakan oleh Menteri Keuangan. Saya ucapkan terima kasih. Walaupun tidak seheran dari segi politik, kerajaan Madani nampaknya tidak berdendam dalam menunaikan tanggungjawab kepada negeri-negeri pembangkang. Tapi saya nak inform sedikit lah kepada PMX kan. PMX tak bagi pula wang ehsan kepada negeri-negeri yang lain. Okeylah, negeri lain tu tak ada minyak, jadi tak perlu adalah wang ehsan. Tapi nak bagi tahu bahawa sebenarnya tidak ada bantuan keuangan lain untuk hari raya kecuali kepada Kelantan dan juga Terengganu. Kelantan Terengganu is the only two state yang menerima bantuan emolumen gaji untuk gaji, spesifik untuk gaji pada hari raya ini, tuan-tuan. Sebelum hari raya, spesifik untuk Kelantan dan juga Terengganu. Now, kalau kita fikir balik, sebelum pengumuman tersebut, Kelantan dan juga Terengganu adalah di antara dua negeri yang tidak mengumumkan tidak mengumumkan bonus. Sehinggalah setelah berlakunya what do you call that? Pemberian wang ehsan tersebut, barulah setelah itu barulah ada kenyataan mengatakan bahawa bonus akan diberikan kepada pekerja-pekerja negeri-negeri di Kelantan dan juga Terengganu. Sebelum itu tak ada kan. Selangor dah umum bonus berapa bulan? 2 bulan, 2 bulan setengah kot. Negeri Sembilan dah umum bonus, Penang dah umum bonus kan. Negeri-negeri lain banyak ada umum bonus kepada penjawat awam. Kelantan dan Terengganu, Kedah tak cerita lah, saya malah nak cerita pasal Kedah kan. Kelantan dan Terengganu tak umum bonus pada masa itu. Setelah pengumuman ini, baru mereka nak umum bonus RM500 bagi setiap seorang. Tak, tuan-tuan, menunjukkan kita nak bagi tahu, okey, PMX nak tolong, itu terpulang pada PMX lah. Tetapi nak menunjukkan bahawa Kelantan dan Terengganu tidak cukup dana even nak bayar gaji kepada pekerja dia sendiri. That's my point dalam apa yang saya nak cerita ni. That's my point bahawa Kelantan dan Terengganu tak mampu mentadbir sehingga dia tak mampu nak bayar gaji kepada pekerja mereka di Kelantan dan juga Terengganu. No, I'm not talking about bonus, tuan-tuan. I'm talking about gaji. Emolumen gaji. Dan Terengganu masih lagi berharapkan kepada wang ehsan daripada federal bagi pembayaran gaji. Kerana apa? Kalau kita tengok, dia nak dapat pendapatan daripada apa? Kebanyakan pendapatan yang ada di dalam di negeri Kelantan umpamanya kan, atau Terengganu, mana-mana negeri lah. Negeri pendapatan dia datang daripada premium tanah, daripada cukai-cukai yang ada, cukai tanah, cukai pintu dan sebagainya, cukai-cukai perniagaan, daripada contohnya PBT pusat pihak berkuasa tempatan. Namun begitu, di Kelantan, mereka Terengganu menghadapi masalah memungut pendapatan ini. Dan saya sudah bentangkan sebelum ini mengenai pendapatan negeri Terengganu.
dan juga Kelantan lah. Kelantan follow suit je. Tapi Terengganu sendiri, daripada segi bajet dia bilion, tetapi pendapatan dia hanya lebih kurang 200-300 juta saja. Tapi perbelanjaan dia lebih 1 bilion, tetapi pendapatan tidak sampai 300 juta. Dan itu agak menyedihkan untuk negeri yang diperintah oleh PAS. Perlis out lah, kita cerita Perlis memang menghadapi masalah yang sangat teruk dalam keadaan tak ada apa. Itu orang Perlis punya pilihan masing-masing kan. Tetapi Kelantan, Terengganu, Kedah even baru-baru ini terpaksa buang pekerja. Agro Kedah terpaksa ditutup. Sanusi tak nak ngaku dia ditutup, tapi dia ditutup lah, senang cerita. And this is pemerintahan di bawah mereka kan. Dan PMX terpaksa campur tangan nak pergi selesaikan isu ini. Sedih tuan-tuan sedih. Tapi itu pun orang maki lagi PMX tu. Yalah. Okey, kes tembakan di KLIA rupanya dia adalah penyokong PAS, tuan-tuan. Suspek kes tembak KLIA sihat secara fizikal, kata polis. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Sahili Muhammad Zain memaklumkan suspek yang terlibat dalam kes tembakan berada dalam keadaan sihat. Bagaimanapun dia tidak dapat memberikan butiran lanjut mengenai lelaki terbabit yang ditahan di Kota Baru, Kelantan, kira-kira jam 3 petang tadi. Muhammad Sahili, perincian mengenai tangkapan dibuat akan dimaklumkan dalam sidang media pada esok hari. So kita akan tahu pada esok hari. Seorang lelaki dipercayai terlibat dalam melepaskan tembakan di lapangan terbang antarabangsa KLIA semalam sudah pun ditahan menurut bernama. So siasatan mendapati dia juga tidak mempunyai permit dalam memegang ataupun dalam senjata tersebut. So backs the question, tuan-tuan kan. Kalau macam ni level ekstrim dia orang ni. Yalah, dia mungkin hal peribadi lah tu. Saya dengar sebab dia cemburu ke whatever lah. Saya pun tak pasti sebab apa. Dan tak dia lah itu dengan isteri dia. Tapi soalan pertama kita, mana dia dapat pistol? Kan? Mana golongan geng-geng ni dapat pistol? Dia ni, saya kalau tak silap saya orang panggil dia ustaz. Dia ni mutawif. Tukang bawa orang pergi umrah, pergi umrah lah, pergi haji kan. Mutawif lah. Dia dengan isteri dia. But what happened is, apa yang berlaku adalah, saya tahu, isteri dia tiba-tiba, mungkin dia nak bercerai, isteri dia pergi ambil bodyguard, dia pergi ke LA, masa isteri dia tengah tunggu, ada satu kumpulan daripada pelancong tu datang balik, tindakan, tembakan itu berlaku, terkena pengawal peribadi dia. Tuan-tuan, hukuman dia ni, kalau betul sabit kesalahan ni, hukuman mati mandatory ni. Serius saya cakap, ini hukuman mati mandatory. Kan, hukuman mati mandatory ni. Bukan mandatory, sekarang ni tak ada mandatory dah. Tapi hukuman mati lah dia punya hukuman dia. Selain daripada penjara seumur hidup, berkemungkinan juga itu adalah hukuman mati. Alright. So agak sedih lah. Tapi saya nak tunjuk sesuatu sebenarnya. Yang saya nak tunjuk ni gambar ni, tapi laptop saya hang. Tak apalah, saya tunjuk ni. Ini gambar Mamat tu. Ini gambar Mamat ni. Sebelah ni, Pakat Sokong Perikatan Nasional ni, itu dia punya. Okay? Dia ni memang ahli Perikatan Nasional. Kan? Memang ahli Perikatan Nasional. Sama juga dengan Mamat yang ini. Yang ditahan. Silap. Saya punya
mengangkat doa kerana dan kembali mendadah tangan. Okey, memandangkan saya masih di kampung pada hari ini solat Jumaat di Johor. Saat bacaan doa setelah khutbah kedua, saya saya menadahkan tangan. Namun ketika bacaan doa kepada Sultan Agong dan keluarga, saya menurunkan tangan. Dan kembali menadah tangan setelah selesai dia buat doa. Saya tahu ada juga macam saya. Ini bukan status hasutan. Yang mahu mendoakan silakan. Yang tidak, itu hak masing-masing. So kali ini dia Mamat ni saya tak boleh nak tunjuk ni sebab dia tiba-tiba dia macam blank. Dia kata sujur saya agak speechless. Oh my god, I'm speechless. Saya mohon maaf atas kekhilafan saya, penulisan saya. Tiba-tiba keluar benda ni, apa hal masalah ni. Kan? Saya mohon maaf atas kekhilafan saya, penulisan saya adalah pandangan peribadi saya sendiri. Sungguh memang langsung tak ada niat nak menghina institusi beraja, cuma sekadar pandangan daripada diri sendiri. Okey. Sebenarnya secara sunnah tuan-tuan, khutbah yang kedua tu, lepas khutbah kedua, kita tak ada doa sebenarnya kalau secara sunnah lah. Tapi siapa nak berdoa silakan. Sebenarnya dia tak ada doa. Yang betulnya sebenarnya adalah kita angkat macam ni je kan. Maksudnya kita bersyahadah lah. Tapi kalau nak doa tu tak ada masalah. Cuma ni bukan masalah agama. Ini masalah undang-undang. Ini masalah undang-undang. So bila dia dah terkena, tiba-tiba dia kata dia speechless. Oh my god, I'm speechless. Sebab itu saya kata hashtag ini Islam tak ajar. Kan? Boleh tak tuan-tuan kita buat satu hashtag. Kita buat hashtag macam saya kata. Hashtag kita Islam tak ajar. So lepas ni kalau ada orang maki kita akan kata Islam tak ajar. Kita buat hashtag ini, kita perkenalkan hashtag ini. So mulai hari ini untuk geng-geng Khawarij, kita akan gunakan hashtag ini bahawa Islam tak ajar tentang perkara ini. Alright guys, so itu dia pencerahan daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita lihat apa yang berlaku di Kelantan dan juga Terengganu ya, Menteri Besarnya sebelum itu tidak pun pernah mengumumkan ya bantuan khas, tapi selepas menerima wang ihsan daripada kerajaan barulah mengumumkan. Tetapi Terengganu masih lagi belum mengumumkan dan Menteri Besarnya juga belum pun ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita. Kelantan sudah. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana bersama. Teruskan untuk membuat pendedahan-pendedahan ya kepada perkara-perkara fitnah-fitnah, berita-berita palsu ya yang dibuat oleh geng-geng Walan-Walauntit. Jadi terima kasih sekali lagi. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.